Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak, Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, para pemerhati, kawan-kawan media. Terima kasih kerana izinkan saya menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemangku Perak Darul Ridwan pada hari Isnin. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya telah dimaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru-baru ini telah membangkitkan satu isu penerokaan haram yang telah kami bincang banyak kali. Seluas 43,000 ekar di kawasan Perak Tengah, Batang Padang dan Manjung. Dan saya mengkongsikan keprihatinan Yang Amat Berhormat kerana penerokaan tanah haram yang ketara dan bukan sahaja baru-baru ini tetapi sudah lama berleluasa. Dan ini adalah suatu masalah yang harus ditangani secara segera. Pihak pembangkang juga secara terbuka menerima dan menyambut pengakuan Yang Amat Berhormat Pangkor bahawa masalah sebegini teruk yang bukan sahaja merugikan kerajaan dan rakyat, tetapi ia juga menimbulkan pelbagai masalah adalah akibat tidak wujudnya suatu sistem pengawalan yang mencukupi dan sistem penguatkuasaan yang lemah. Dalam isu ini, Ketua Pembangkang dan juga kesemua ahli-ahli yang berhormat di sebelah sini bersedia untuk berbincang bersama, menyumbang cadangan dan berkongsi, bekerjasama sepenuhnya di atas segala usaha untuk membela kepentingan dan hak rakyat dan juga memaksimalkan hasil negeri. Datuk Seri Tuan Yang di-Pertua, tanpa prejudis, kita sebagai penggubah undang-undang juga harus mempertimbangkan ruang-ruang eksploitasi, loophole dengan izin yang sedia ada membolehkan pegawai-pegawai kerajaan untuk menyalahgunakan kuasa mereka dalam usaha sama mereka dengan pihak-pihak tertentu. Dan demi melepasi tindakan pemantauan dan penguatkuasaan pihak berkuasa. Lebih lagi, ruang eksploitasi ini bagi anggota pemantauan dan penguatkuasaan sendiri haruslah disingkirkan. Cuma yang kami ingin membangkitkan di sini adalah bahawa pendirian yang amat tegas wajib diambil oleh semua pihak. Dan di sini kami juga mengalu-alukan cadangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk melibatkan SPRM dan juga PDRM dalam siasatan. Dan tindakan yang sekeras-kerasnya harus diambil terhadap mereka yang ditemui salah. Dan kami juga di sini ingin mencadangkan menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan khas yang termaktub dalam Perkara 73 Perintah Tetap Dewan Yang Mulia ini untuk menyiasat dan menangani masalah yang amat kritikal ini. Dan kami juga ingin menegaskan bahawa jika jawatan kuasa pilihan raya khas yang ditubuhkan, Perkara 74(1) harus diamati. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai contohnya, ini hutan simpanan kekal Segari Melintang dan dia diwatakan pada 3 hari bulan Mei 1956 telah ditebang sewenang-wenangnya lebih kurang 200 ekar kebelakangan ini. Dan tanah itu, mana tempat yang telah ditebang, sudah botak selama lebih 1 tahun. Dan soalan yang timbul, adakah penebangan ini dibenarkan oleh Jabatan Perhutanan Perak? Kalau ia dibenarkan, berapa hasil telah kerajaan negeri kutip? Kalau ia secara haram, apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa dan apakah telah membolehkan penebangan ini yang begitu luas jikalau ia dilakukan haram berlaku tanpa gangguan penguatkuasa? Selama ini, jika ia telah dijalan secara halal, mengapa tidak ditanam semula? Mana tempat yang telah ditebang akan ditanam semula? Dan apa yang paling pelik sekali, khususnya kepada mereka yang
mempunyai sedikit pun kefahaman tentang hutan-hutan simpanan kekal. Kebelakangan ini di kawasan tersebut telah menimbulkan satu papan tanda. Catatkan kawasan banjir di hadapan. Mana ada kawasan hutan yang tidak diganggui adalah penakung air semula jadi yang paling sempurna sekali. Saya ingin juga bertanya pihak kerajaan bagi hutan simpanan atau tempat yang diterokai secara haram, apakah tindakan yang akan diambil untuk mengelakkan tanah runtuh dan banjir berlaku, dan terutamanya pada masa siasatan. Kita tidak boleh biarkan tempat sudah ditebang, tanah itu runtuh macam tu saja. Kerana bukit-bukit yang berkawasan di hutan Segari Melintang sana sudah terdapat pada tempat tanah sudah runtuh. Tapi kita tidak nampak apa-apa tindakan telah diambilkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan penghargaan kepada JKR Manjung dan juga JKR Negeri Perak yang memanjangkan jemputan kepada adun-adun di kawasan Manjung, termasuk adun-adun Pakatan Rakyat. Kali ini mereka memberi jemputan untuk bagi cadangan terhadap perancangan untuk pembinaan menaik taraf jalan raya di kawasan masing-masing kepada JKR Manjung untuk masukkan ke RMK 11 pada tahun 2015. Hasil dari jemputan ini dan pernyataan saya, JKR telah membuka ruang untuk pihak pejabat saya mengemukakan suatu dokumen kepada JKR Manjung untuk yang mengandungi gambar dan huraian sebahagian besar masalah-masalah jalan raya yang di kawasan saya. Dan ini adalah satu langkah yang diambil oleh pihak JKR Manjung yang begitu baik dan membolehkan semua ahli berhormat dapat memberi pandangan, dan ini adalah suatu landasan untuk kami menyuarakan kepentingan rakyat di kawasan masing-masing. Saya berharap jabatan-jabatan kerajaan negeri maupun pusat-pusat yang lain dapat juga mengangkatkan amalan ini di masa depan. Syabas dan tahniah kepada JKR Manjung dan JKR Negeri Perak. Datuk Seri Yang di-Pertua, kebelakangan ini saya telah menerima banyak aduan tentang permohonan tanah di pejabat tanah Manjung terhadap tanah-tanah berlokasi di Tanjung Burong di kawasan saya. Mereka diberitahu permohonan mereka tidak dapat diuruskan kerana pegawai-pegawai di pejabat tanah Manjung tidak dapat merujuk apa-apa pun fail mereka. Kerana fail-fail untuk keseluruhan Tanjung Burong telah diambil oleh SPRM untuk tujuan siasatan sesuatu kes. Dan malangnya bukan satu-satu kesnya diambil, fail satu saja. Tapi keseluruhan berkaitan dengan Tanjung Burong semua diambil. Jadi saya difahamkan sampai sekarang, sejak bulan Mei 2013 sehingga sekarang tidak dapat diuruskan apa-apa permohonan urusan tentang Tanjung Burong. Saya di sini meminta pihak ESCO untuk memberi pencerahan tentang isu ini dan memberi satu kerangka masa untuk penyelesaian siasatan oleh pihak SPRM maupun pejabat ESCO sendiri agar kesangkutan urusan tanah Tanjung Burong ini boleh dipulihkan. Dan saya juga ingin minta komitmen dari ESCO sekurang-kurangnya hasil dari pejabat ESCO hasil siasatan boleh dikemukakan kepada Dewan Yang Mulia ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, akhir sekali saya telah menerima beberapa aduan di mana setengah pihak yang hendak menjalankan pembangunan baru di lot-lot tanah perumahan atau komersial yang lama. Tetapi saya
diberitahu dan saya juga pergi bersiasat di tanah-tanah yang dibina bagi bangunan atau perumahannya baru, jalan-jalannya tidak seimbang dengan jalan raya yang sedia ada. Bagi contoh di Pantai Remis, sebuah medan baru dibina, terdapat lot-lot kedai, tanah ditimba 3 meter tinggi. Dia itu level sudah ditinggikan dan dia tidak boleh sambung dengan jalan raya yang sedia ada. Dan berapa jalan raya yang sedia ada ditutupkan. Jadi ini agak menyusahkan penduduk-penduduk yang di sana untuk berlalu lintas. Dan apalagi paling serius ialah truk-truk bomba juga tidak dapat dilalu lintas dengan lancar. Dan baru-baru ini semasa kebakaran berlaku di tepi medan-medan baru ini, truk bomba tidak dapat dilalu lintas dengan lancar. Ini telah menyebabkan penduduk-penduduk sana marah kepada bomba dan juga marah kepada PBT. Dan saya ingin menegaskan bahawa pihak pemaju atau pembangun kedai-kedai tersebut, adakah plan mereka diluluskan oleh PBT? Sebelum itu semua unsur-unsur dikutipkan dan pihak PBT perancangan bandar adakah turun padang untuk menyiasatkan situasi yang sebenar sebelum pelan-pelan yang pemohon itu diluluskan. Dan kami harap pihak PBT akan menyelidikkan lebih besar tentang apa yang mereka lulus kepada semua pemaju agar penduduk-penduduk yang sedia ada mereka itu tidak dikorbankan. Saya ingin menegaskan bahawa saya dan pihak pembangkang bukan bantah semata-mata terhadap pembangunan baru. Malah saya rasa tiada sesiapa dalam Dewan ini dapat menafikan perjuangan kami di atas penjualan pembangunan berbilang sektor. Tetapi kami ingin juga pihak berkuasa mengambil kira asas komuniti dan implikasi perancangan bandar. Dalam kes ini sekurang-kurangnya yang paling penting sekali keselamatan rakyat tidak dikorbankan. Dan isu ini haruslah dijawab dan saya minta layanan Exco untuk membuat demikian dalam sesi penggumulan. Datuk Seri Yang di-Pertua, sekian perbahasan saya. Terima kasih.